Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, jumpa lagi dengan Cik Syima. Kawan-kawan, ni nanti balik kejap lagi ni Cik nak masak dodol tau. Cik teringin nak makan dodol. Kan baru teringat kita raya dah 2 kali dalam musim pandemik ni. Macam tak jumpa dodol lah. Tiba-tiba Cik teringat, dah 2 kali raya tak makan dodol gitu. Jadi nak buat lah. Memang ada jual je, kat mana-mana jual dodol. Tapi yelah, kita kan nak puas hati dengan cita rasa sendiri. Jadi Acik buatlah dodol style Acik lah. Tak adalah 100% macam orang dulu. Yang penting Acik suka dia macam tak manis sangat, dia lebih kepada lemak. Lepas tu Acik suka guna beras pulut tu kita blend. Dia ada rasa kasar-kasar sikit, tak adalah macam licin je kita makan gitu kan. Macam orang dulu kan kalau buat dodol, dia orang beras pulut dia orang tumbuk, dia orang ayak, tumbuk lagi, ayak lagi, tumbuk pakai lesung kayu tau. Itu dulu zaman-zaman Acik budak-budak tahun 70-an, awal 70-an dulu. Itu gaya dia orang buat dodol dululah. Ini Acik buat jangan tidak kan, untuk merasa buatan sendiri. Cara yang paling ringkas lah. Sekarang ada masih lagi yang jual dodol original. Ada tempat-tempatnya yang jual dodol masak pakai dapur kayu, yang masak lama lebih pada 10 jam. Ada tempat-tempat dia. Harga dia pun boleh tahan lah kan. Bukan senang nak masak dodol cara tradisional ni. Tapi ada juga yang jual dodol macam dodol segera. Kita kenal lah kan rasa dodol segera dengan dodol yang original, yang cara tradisional macam dulu. Tapi kalau dodol segera baik kita buat sendiri, bukan susah pun. Lagi puas hati. Jadi inilah Cik buat ni, penampakan dodol. Tapi puas hatilah Cik buat ni. Hilanglah rasa nak makan dodol di Aidilfitri. Okeylah, jom kita mulakan dengan ni Cik dah rendam beras pulut 500 gram. Lebih kurang kita rendam 30 minit lah sebelum nanti kita blend. Okey, ni Acik gunakan gula merah. Cik suka gula ni merah tapi dia agak gelap. Kita masak dia sampai dia pekat lah. Air dia berkurang daripada asal. Gula merah ni lebih kurang 300 gram. Sampai dia mendidih, nanti dia pekat. Nanti kalau dodol kita nampak gelap, cantik. Okey, Acik guna gula buku juga. Gula buku sebab nak cari gula kabung yang original tak jumpa lah. Kalau dapat gula kabung memang sedap, lebih sedap. Ini kita hiris-hiris gula buku ni. Gula buku ni dia dah manis, jadi Acik tak guna gula pasir. Nanti kita akan blend sekali dengan beras pulut. Ni beras dia dah rendam tadi, dah toast, supaya nanti kita blend dodol kita rasa macam kasar-kasar. Dia tak rasa licin kosong gitu tak. Okey, dengan santan 500 gram, setengah kilo. Dalam ni santan pekat ni dari 4 biji kelapa. Jadi kita punya dodol akan rasa lemak. Dia kurang manis, dia rasa lemak. Acik tak suka kadang-kadang kalau kita beli dodol siap tu yang segera lah kot, dia rasa manis tapi tak ada rasa lemak langsung. Itulah sebab tu Acik buatlah sendiri, barulah puas hati. Tapi style Acik lah, cara Acik ni. Kalau mungkin ada dia orang buat lagi, resepi dia lagi sedap kan, lagi best. Tapi okeylah, nanti Cik buat ni, kalaulah kata apa yang kurang, nanti akan buat lagi, kita tambahlah apa yang kurang tu. Ni cuma testing je ni. Kalaulah dodol ni menjadi, kita nak boleh buat banyak sikit. Ni buat sikit dulu, 500 gram beras pulut je. Okey, semua kita blend ulang lagi sampailah siap.
Terus kita tapis masuk dalam kuali. Ini Acik tapis untuk blend yang permulaan je. Sebab yang permulaan dia dah agak nampak kasar lagi beras dia kan. Beras pulut dia tu. Jadi Acik akan blend lagi sekali. Lepas tu tak payah tapis. Terus semua masukkan dalam kuali. Sebab memang tujuan Acik nak ada rasa kasar-kasar sikit. Baru syok makan. Okey, sebenarnya boleh je kalau kita buat banyak, kita masak dalam kawah macam gini. Acik ada kawah kuali besar macam ni. Kalau masak banyak, kita masak dalam kawah ni lah. Tapi siapa yang nak mengacaunya? Bukan calang-calang tenaga nak guna kuali besar. Ini bukan kuali kecil je. Ni pun sebenarnya kalau nak mengacau sampai pekat ni makan masa berapa jam juga tau. 1 jam setengah untuk memekat dia, dan 1 jam setengah lagi untuk betul-betul masak. Ini kita kena kacau lah perlahan dengan api sederhana, api perlahan juga. Walaupun kuali ni jenis yang tak melekat, tapi api kena perlahan dan kita kena kacau selalu sampai pekat. Rasanya Acik nak guna pressure cooker lah, tak larat nak mengacau lahnya kan. Sebab pressure cooker Acik tengok ada resepi dodol. Apa kata kita guna pressure cooker supaya proses memasak ni cepat. Tak payah nak lama-lama mengacau atas dapur. Jom kita tengok cara-cara buat dodol menggunakan pressure cooker. Mula-mula kita tuang adunan tadi dalam periuk pressure cooker. Kemudian kita tengoklah cara-cara dia. Kita buat dodol ni sampai jadi, sampai masak berkilat. Resepi ni ikut buku kita gunakan sebagai panduan asas. Yang selebihnya kita kenalah bijak macam mana cara nak menggayakannya, nak jadikan dodol tu betul-betul yang macam kita nak. Mula-mula Acik pergi ke mode stir fry dengan 150cc dan masa 10 minit. Kemudian inilah jadinya, berbuih pekat. Lepas ni kita kacau dia. Kacau sampai dia lebih pekat dan berkilat, sehingga warnanya bertukar menjadi lebih gelap. Belum masak lagi, kena sekejap lagi. Pakcik dah tanya tu. Dia kata kalau dah nampak masak cair-cair, dia nak makan yang separuh masak, yang tengah cair lembik gitu. Nampaknya pakcik tak sabar, excited dia dengar Acik nak buat dodol. Nak nostalgia, menggamit memori lah tu kan. Orang dulu masa kita budak-budak, kalau kacau dodol berkawah gitu dekat luar rumah nak raya kan, dodol mencair-cair gitu, masing-masing dah sedia dengan piring ke, pinggan ke, daun pisang ke, nak makan dodol cair. Ni lah dia dodol cair. Ni Acik ambilkan sikit untuk pakcik. Acik suka kalau macam dulu kan, kalau pakai kuali kawah tu, mana yang mana hangus, keras-keras sikit tu yang sedap tau. Yang bawah dia macam berkerak sikit, tu sedap. Okey, nampaknya dodol kita ni dah bertukar warna. Dah nak masak ni kawan. Dah jadi ni sebenarnya. Okey, dia dah pekat macam ini. Acik tutup balik. Kemudian Acik pergi ke mode kek. Mode kek dengan 10 minit. Acik onkan dia. Okey, signal beep dah berbunyi. Setelah 10 minit, ni lah dia dodolnya. Okey lah, Acik rasa ni dah cukup lah masak. Tak payah kita nak bagi dia kering lagi. Dah berkilat macam gini. Ni dia, dah siap dodol kita.
Inilah dah siap dodol acik. Nampaknya acik puas hatilah dengan hasilnya. Cara acik buat cara sendiri. Inilah puas hati, hilanglah rasa teringinnya nak makan dodol di Aidilfitri. Nanti lepas ni acik akan buat lagi dodol ni sebab menjadi ni. Ni untuk makan ni. Nanti acik akan buat lagi kemudian, buat lebih. Nanti boleh buat goreng dodol. Ini tak sempat goreng ni. Ada yang menanti. Bolehlah seorang sikit merasa kan. Lagipun pakcik macam suka makan. Dia kata sedap, cukup rasa, tak manis sangat, sesuai lah dengan dia kan. Bolehlah buat cemil-cemilan. Bolehlah lepas ni acik buat lagi, taklah susah. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudi menonton video acik ni. Dodol acik dodol, nak kata dodol segera bolehlah, tapi rasa dia sedap kawan-kawan. Kita buat yang mana termudah dan tersedap. Begini pun memakan masa 5 jam juga, sebab acik nak betul-betul puas hati. Kalau sekejap sangat macam kurang rasa dia. Mula-mula 3 jam acik kata nak masak lagi lah, tapi lah kita guna pressure cooker. Kita tambah lagi 15 minit, onkan lagi 15 minit sampai kita betul-betul puas hati. Okey kawan-kawan, jumpa lagi di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.